jumpa cara korban. Korban ini cerita asas siloh cerita korban ni secara ringkas sebelum kita masuk kepada cara-cara berkorban hak betul. Menurut syarak, menurut mazhab kita. Kerana amalan korban ini sembelih lembu macam biasa. Ada orang kata hangpa tiap-tiap hari sembelih lembu jual daging ke. Tak ada masalah ke apa. Kena beza. Kita dia sembelih daging nak buat jual lagu lain cara bahasa dia. Manakala kalau nak buat ibadat ia ada cara bahasa dia. Nah, ia ada cara. Tak serupa dengan hak kita sembelih tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ke berapa dia. Maka cerita amalan korban ini yakni udhiyah panggil pengorbanan ini berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mulanya bernikah dengan Siti Sarah, isteri yang pertama nama Siti Sarah. Maka hasil duduk dua orang itu tak boleh anak. Maka ceritanya dia pergi ke negara Mesir, adalah cerita panjang kita perekahnya. Akhir sekali Raja Mesir menghadiahkan seorang hamba nama Siti Hajar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Siti Sarah kata, Abang duduk dengan Siti Hajar, takut-takut ada rezeki boleh anak. Dengan kita tak boleh dah. Maka Nabi Allah Ibrahim duduk dengan Siti Hajar. Ni kaedah dalam mazhab kita, dalam mazhab lain pun kata apabila hamba ni boleh kita setubuh tanpa akad nikah. Hamba perempuan, kalau kita ada hamba perempuan, maka kita boleh setubuh tanpa akad nikah. Tak perlu akad nikah ke apa dia. Tetapi apabila boleh anak, dia ada hukum lah umul walad apa semua. Maka duduk dengan Siti Hajar boleh anak. Sudah. Boleh anak. Iaitu anak yang pertama Nabi Allah Ibrahim nama Nabi Allah Ismail alaihi salam. Apabila boleh anak Nabi Allah Ismail alaihi salam, Siti Sarah mula rasa tak sedap. Apa? Kerana nur yang berada di dahi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam turun kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Yakni daripada zuriat dan nasab keturunan Nabi Allah Ismail akan lahir nabi yang paling hebat, iaitu nabi akhir zaman. Maka muncullah bangsa Arab yang dimulai oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka Siti Sarah kata, "Abang, kita tak minat tengok Siti Hajar pula. Saat ni dia suruh duduk dengan Siti Hajar. Apabila boleh anak, letak dia jauh boleh be. Letak dia jauh boleh ke duk?" Maka ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam letaklah Siti Hajar itu, dia duduk di Palestin di sebelah halik atas. Maka letak di Mekah. Letak di dekat Kaabah lah ni ceritanya. Maka duduklah dua orang anak tu, Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apabila Nabi Allah Ismail alaihissalam naik usia, kalau orang tua panggil boleh makan jasa, boleh tolong, boleh minta tolong, boleh gapo, maka masa tu kita berharap sangat kepada anak kita. Suka kerana boleh minta tolong, boleh gapo, boleh makan jasa tu. Maka tiba-tiba pada malam 8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi melihat dia menyembelih anak dia Nabi Allah Ismail alaihissalam. Malam tu dipanggil malam tarwiyah. Malam tarwiyah, yakni malam Nabi Allah Ibrahim melihat dia bermimpi menyembelih anak lelaki dia Nabi Allah Ismail alaihissalam, iaitu 8 hari bulan. Bila? Esok. Hari ni dah. Hari ni. Macam ginilah. Macam malam ni, maka Nabi Allah Ibrahim mimpi sembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pagi esok dia panggil anak dia Nabi Allah Ismail. Mari. Dia kata, "Ayah nak tanya sesuatu, boleh ke tak?" Tak ada masalah ayah. Nama. Dia kata, "Semalam ayah mimpi aku ayah sembelihmu. Mana perasaanmu?" Senyap Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, "Ayah semalam ayah bermimpi ayah sembelihmu. Mana pendapatmu? Maza taro, apa pendapatmu?" Maka Nabi Ismail, moga Nabi sama Nabi itu kecek mudah selalu. Dia kata, "Wahai ayah, hamba tahulah mimpi seorang Nabi ni bukan setan, merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buatlah apa yang Allah Taala suruh kepadamu wahai ayah. La tajinuni, secara kamu akan dapati aku ni boleh sabar, insya-Allah aku sabar. Sakit kau lagu mana kena sembelih ni nak kata lagu mana, moga Allah Taala apabila memerintah tentu ada hikmah dia." Maka hari esok Arafah, maka Nabi Allah Ibrahim mula asah pisah, sering cari tali, cari gapo, ambil. Pada hari ke-10 hari raya, dia pergi anak dia Ismail tarik waktu bik luar, jalan jauh. Tak royak sepatah pun ke bini dia Siti Hajar. Tarik bawa tali so, bawa pisah, bawa anak jantan dia. Pemandangan pelik lah nampak. Nak cari kayu api apa, tanah Mekah payuh belaka kayu api. Nampak? Gitu bik.
Apabila tubik jauh sikit, marilah syaitan bertemu dengan Siti Hajar. Dia kata, Hajar. Apa dia? Dia kata, tak perasan ke Datuk lelaki mula ni nampak pelik. Sekala mari 2-3 hari patut kelik lah. Kelik di Palestin lah. Kerana lah ni duduk lama 2-3 hari ni duduk dengan mu ni, duduk Mekah ni. Maka Siti Hajar kata, hamba tak tahu tu dia Nabi, urusan dia lah. Hamba tak masuk campur urusan orang jatuh. Maka katanya, saya kata, mu tengok dia bawa pisah, bawa tali, bawa Ismail. Dia nak pergi sembelih anak mu tu. Siti Hajar kata, mu ni pelik-pelik mikir kata bahasa syaitan ni. Kerja nak suruh orang jadi tashkik belakang, jadi syok, jadi ragu pula dengan orang. Tok lelaki hamba tu Nabi, dia reti lah urusan, bukan syaitan ke apa dia. Ambil batu, cari dapur, pekung. Lari syaitan tu pula. Lari-lari pergi curik Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail jalan belakang. Ismail. Kata Nabi Ismail, ke apa dia kak? Dia kata, pok mu ni nak sembelih mu ni kata. Mu khabar kodok ni. Mu tahu kodok. Mu tak ada buat gapo-gapo, dia khabar-khabar kena sembelih kata melampau sangat kalau suruh semaya, kalau suruh gapo tak hekir kau lagi. Tahu? Jolo kodok takut mimpi kok se gapo dia. Katanya Nabi Ismail pergi jauh, ambil batu, cari batu, pekung. Lari pula. Lari kona pergi jumpa Nabi Allah Ibrahim. Setan ni. Ibrahim. Nyanyo kok mu kata. Mu juru. Gapo dia tu hai suruh mu buat berlaku. Telajak dah ni suruh sembelih anak mu. Mu tengah duk saya baru boleh makan jasa, boleh gapo dia nak. Tu hai suruh sembelih. Melampau dah ni. Arah siapa melampau lagu ni jangan duk ikut sangat kita ni biar cerdik. Hanya caruh Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim kata bahasa iblis ni adalah kerja dia. Cari batu pekung lari iblis. Maka jadilah syiar kita orang nak pergi ke Mekah lah ni. Duk kutip batu lah. Kutip batu pekung lah iblis tu. Siapa ke akhir zaman duduk pekung iblis tu, siapa keluar ni ada iblis tu duduk pekung. Jadilah jumrah ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Benda-benda ni asal cerita ya, tetapi jadi ibadat. Jadi ibadat bukan haji tidak sah kecuali kita. Bukan kata tak sah jadi wajib haji panggil. Kalau tinggal berdosa melontar ni, dia tak jadi rukun lah. Dia jadi wajib haji. Tinggal kena bayar dam berdosa. Maka gilah jalan. Gi jalan cerah tepat tak ada orang nampak, tak bunyi suara kali Ismail tepik pun tak dengar oleh ibu dia Siti Hajar, gi dia jauh. Maka perebah Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim ni tak kabar dah. Allah, hamba tak erti nak kecek dah. Anak dia sendiri hak tengah duk saya, tengah duk boleh makan jasa perebah. Budak berjuruh, comel, tak ada masalah. Kalau budak buah kita boleh kata itu juga. Budak berjuruh, perebah. Maka Nabi Ismail kata, ayuh ikat kita ayuh. Takut kita sakit kita gelepar. Jadi ikat lah. Maka ayah dia pun ikat. Sunnah kepada kita nak jemelih ni ikat ni. Hebat setara mana pisah tajam setara mana jangan buat gi tu siap prop putus pada nama. Tak ada nak ikat, tak ada nak gapo. Sunat ikat dia. Lepas pada tu sunat tajam mata. Tu Nabi Allah Ibrahim tajam mata. Dia kata ayah tajam molek pisah tu, kalau tu pisah tu pun nyanyo kita ayah getar tekuk ni Allah nyanyo. Pisah biar boleh sekali berat putus lalu tekuk kita dah ni setara ni. Maka Nabi Allah Ibrahim pun tak ada. Bismillah. Serup. Tak masuk. Oh sodah. Ujian sungguh hati ni. Anak bismillah tak masuk. Tekan dah tak masuk nyawak getar. Nabi Ismail kata ayuh ni tak sungguh. Jangan buat belah kesihir gak kepada hamba, tekan dalam sikit masuk tekuk hamba. Katanya Ibrahim kepada Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail, "Hei, pisah ni tajam bukan tupu pisah." Dia buat lagu ni di batu tu belah batu kata. Nak kata Tuhan ni dia nak kata tak syarat pisah tajam tu boleh memutuskan. Hak ni dalil ilmu tauhid orang ambil hukum cerita dalam ni. Nak kata pisah tajam tak syarat memutuskan. Dalil dia tekuk Nabi Allah Ismail tak putus pisah tajam ke mai. Maka Nabi Allah Ibrahim kata, ni ayah nak sungguh ni, sungguh. Saat ni sungguh dah ni. Nampak dah, anak sendiri. Jadi tak khabar dah. Maka dia kejam mata, bismillah, seru. Masuk. Apabila masuk dia jelek mata tengok bukan Nabi Allah Ismail alaihissalam seekor kibah yang besar. Wa fadainahu bi zibhin azim, maka kami tebuskan Nabi Allah Ismail dengan satu sembelihan yang besar. Dalam tafsir kata kibah, ada riwayat kata sembelihan yang besar. Peristiwa ni akan diikuti, akan diingati sepanjang zaman. Siapa kalau ni orang duk buat upacara tu, iaitu upacara tiru-tiru penyembelihan Nabi Allah Ibrahim kepada anak dia Nabi Allah Ismail.
tanda pengorbanan yang paling besar. Kita Tuhan tak suruh sembelih anak lagi. Tuhan hanya suruh sembelih nafsu kita sikit je. Nafsu malah kita, nafsu malah mari mengaji tu sikit je. Nabi Allah Ibrahim suruh sembelih anak dia. Maka tu cerita asas silah rebah. Maka hukum rebah ni hukum dia sunat sunat muakkad dalam mazhab kita. Hukum dia sunat muakkad. Bererti kaedah ni kaedah. Semua benda sunat muakkad kalau kita tak buat maka boleh jadi fasik. Tahun ni ada pitih tapi tak si rebah. Setahun buat kerja lagu tu. Tahun depan ada pitih tak si rebah. Tahun jadi malah. Tak cakna lah mana. Malah jumpa tu email lah. Malah nanya orang lah. Maka dia buat senyap. Pitih ada bertambung dalam bank tu. Bukan kata nak makan. Tak habis-habis pun makan pun. Saja. Tak si nanya. Tak si apa. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak buat. Maka hukumnya jadi fasik orang tu. Ingat kaedah dia, meninggalkan sunat muakkad tanpa uzur maka hukum dia jadi fasik. Semaya duha, semaya witir, itu benda sunat muakkad dalam mazhab kita. Umur 40 tak ajing bangun semaya witir, jadi fasik. Umur 40, 30 tak ajing semaya duha, jadi fasik. Tengok. Tu hukum dia sunat muakkad Dan sunat bagi orang yang apabila nak rebah, jangan dia kerak kuku, kerak rambut. Ni sunat Jangan dia kerak rambut, jangan dia tering janggut ke apa dia, jangan dia kerak kuku. Sehinggalah dia jemelih binatang korban dia. Sama ada kalau buat hari raya pertama lah. Raya kedua baru boleh cukur, boleh ke apa. Sunat hukum dia. Kerana apa? Kerana nak dapat pelepasan dosa penuh dia panggil. Kalau kita kerak tak boleh lah waktunya. Maka kita simpan tubuh kita ni, janggut kita ke apa dia, kuku ke apa, sampai sembelih tu Nabi kata apabila titik saja darah tu maka dosamu habis licin. Maka dapat pengampunan penuh. Makruh hukum dia kita cukur ke kita kerak kuku bagi orang yang nak rebah. Kalau orang tak si rebah tak ada masalah gapo kerana tak dapat fadilat tu. Hamba tak rebah tapi hamba jujur melih. Ataupun hamba je terima wakil orang. Tu tak payah, tak penting tu. Orang nak rebah. Orang nak rebah maknanya orang jauhi pitih dia nak rebah. Hak masalah wakil, hamba dia terima wakil nak hamba je melih tu tak apa. Nak kerak kuku pun tak ada masalah apa. Dan sunat kita sembelih sendiri. Binatang korban kita ni sunat kita sembelih sendiri. Kalau kita jenis penakut kau ataupun hok je melih hok nak rebah tu perempuan, maka wakil kepada orang kita pergi tengok. Sunat saja pergi tengok. Dalil dia Rasulullah suruh kepada Sayyidina Fatimah. Dia kata Rasulullah kata wahai Fatimah, pergi tengok binatang sembelih kamu. Pergi tengok kerana darah yang pertama titik itu merupakan pengampunan dosa kepada kamu. Sunat kita tengok tak wajib kita tengok. Tak wajib kita tengok. Maka tidak sah rebah kecuali unta payah. Unta, kuba, lembu, kambing, beri. Lebih kurang tu. 5 jenis ni. Rusa, kuda, selada, selembu, segapo tu okey tak sah nak buat rebah. Hanya 5 jenis binatang ni saja. Kambing Jafna Pari ke, kambing bo ke, kambing tu ke, kambing gapo dia boleh berlaku. Lembu Brahma, lembu Mesdih, lembu ni macam-macam jenis lembu. Lembu Carole, lembu gapo, boleh melih. Kubah pula, kubah bala, kubah gapo dia boleh je melih. Uta jarang orang buatlah, uta. Jadi bagi unta, lembu dan kuba boleh kosi 7 orang. Boleh kosi seramai 7 orang boleh buat dia. Sama ada hak 7 orang tu rebah belaka. Hamba demo ambil gia buat gapo dia rebah. Hak ni pun rebah boleh. Ataupun macam-macam. Hak ni demo rebah. Hamba rebah tahun ni nak buat ngekoh pula, ngekoh. Lepas tu demo hamba nak buat tahun nak jual saja-saja. Nak makan saja-saja kau capu belaka, terpulang kepada dia tu terpulang. Tapi boleh bagi 7 kambing, lembu ataupun kuba bagi 7. Boleh 10 kilo ke, boleh 5 kilo tu suku pasar. Manakala kambing pula hanya seorang saja. Seorang saja untuk kambing. Dan afdalnya kalau nak ambil gia antara beli gia ke nak beli kambing, afdal beli kambing. Afdal beli kambing seekor pada beli bahagia. Tapi mahal lah sikitnya kambing 700. Gia ni adalah 500 misalnya tikas 100. Dari sudut afdal beli kambing suku.
Uta syarat dia kita sebut jugalah. Uta syarat 5 tahun masuk ke tahun ke-6. 5 tahun masuk ke tahun ke-6, yakni 5 tahun seje. Oh tak apa dah. 5 tahun 2 je. 5 tahun sehari. Hak penting tahun dia lah ni masuk ke tahun ke-6 dah. 6 sehari dah. Manakala lembu mesti masuk ke tahun yang ketiga. Lembu ataupun kambing kapung mesti 2 tahun umur dia masuk ke tahun yang ketiga. Tu dipanggil kambing ataupun lembu yang cukup umur. Tapi kalau kita nak makan biasa, nak jemelih, kau nak buat gapo tak syarat umur ni. Umur setahun nak sembelih dah terpulang kepada kita. Dan orang Arab suka makan anak-anak lembu dia panggil. Injil ni umur 9 bulan sembelih dah. Kerana apa? Kerana daging dia sangat manis dan sedap. Tapi kita orang Malaysia nya tunggu siapa nak mati, nya pero siapa besar kata. Kalau sembelih kecil rugi kata. Sayalah anak lembu tengah nak gini pok kita. Tapi orang Arab ni dia pandai. Bak makan daging tak boleh lawan orang Arab. Pok kita ni minat makan ikan, makan ayam. Lembu daging popok dia biasa. Daging utuh kau dia biasa. Maka hak sedapnya daging muda, daging hak muda. Kita ni tunggu nanti tua makan togak orak Allahu akbar. Besar ibu jari orak. Togak tekak gonyeh, tawa, hebel lembah tak apalah boleh makan ramah. Arak ni nak tanda-tanda dia seorang pemurah, dia sembelih anak lembu. Oh tu, demo ni Allah. Tak saya kau sembelih anak lembu. Tu. Nah, antara orang yang suka pergi lagu tu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia ni suka pemurah dan kalau tetamu mari rumah dia sembelih anak lembu. Hak tu kambing kapung dengan lembu mesti umur 2 tahun masuk ke tahun ketiga baru cukup umur. Manakala biri-biri pula setahun masuk ke tahun yang kedua. Beza apa dia biri-biri dengan kambing? Kambing ni tak ada maruah sikit maru kambing ni. Apa tak ada maruah? Ekor dia congek tunjuk orang, congek lagu tu. Kalau ekor congek tu dia panggil kambing. Dalam bahasa Arab panggil ma'iz ataupun ma'zin. Ni kambing jenis ma'zin. Bukan nama orang ma'zin. Allah ma'zin. Buat kerja lagu ni. Bukan nama orang. Ma'iz ataupun ma'zin. Ini kambing kulit nipis dipanggil. Bulu tipis. Hak ni syarat 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Manakala biri hak kulit tebal. Buat kita tak boleh makan biri. Sedap kambing lagi. Tetapi umur setahun boleh buat rebel dah. Ataupun usia 6 bulan cabut gigi dah. Boleh makan dah. Boleh buat ibadat dah. Umur 6 bulan biri-biri sudah cabut gigi. Ya binatang ni balik tanda dia cabut gigi. Kita mimpi manusia tanda balik ni siapa umur mimpi. Kambing dia tak mimpi. Ya lagu mana? Dia cabut gigi nah. Maka kambing ini sudah sampai umur syarat 6 bulan ke atas. Kalau cabut sebelum 6 bulan tak sah jaga rebel. Lah ni lembu mari ni. Nya cabut gigi dia orang. Lembu tak ada. Ngolek lagi nya cabut segigi sedikit cabut gigi. Berdarah beleceh siap ngada kapah dah letak. Maka hok ni jangan ni. Ada orang tak pandai tengok lembu dah. Pakah tak ada gigi atas dah tu. Boleh dah tu. Cabut gigi dah tu. Ukur umur. Ya tanda dia kalau kita tengok cabut gigi kita was-was. Nampak lembu ni muda lah. Kita takut tak cukup umur. Kita tengok kepala lutut dia, kepala lutut. Jangan tengok kepala lutut tu imej. Tu imej tak satu cara ni kata, kepala lutut dia mana? Kepala lutut lembu tu. Tengok lagi mana kalau bulu dia terlebak lagi. Tak berapa nak cukup lagi umur. Cari hok hauh tu. Hauh tu, yalah tu. Tanda alamat orang kata nak cek binatang itu sudah sampai umur. Ni orang kata siapa umur lah. Tak syarat kita cek. Ya keedah dia nak percaya mana, percaya orang jual, orang jual pera. Kalau dia kata cukup umur tak payah cek dia. Pakai kita terima dah. Kalau dia tak royak saya pun tak tahu, maka kena tanya orang hak pandai, orang kambing ni ataupun lembu ni cukup umur ke tidak. Apa tak sah kau? Binatang tu jadi tak sah. Dak boleh makan, tak ada masalah, tapi tak boleh jadi rebel. Tengok isyarat. Ibadat ni, ibadat kita nak jembelih ni ada syarat-syarat dia sebab jembelih ini adalah ibadat. Sembelih nak buat makan, sembelih nak buat jual lah gilah. Hok tak ada kaki ke, hok tak ada lenga ke, hok cacat ke apa dia boleh sembelih halal belaka untuk jual. Untuk nak buat ibadat maka dia kena naik sikit taraf, jangan cacat, jangan goni, kena cukup umur. Sebab apa? Sebab ibadat. Jadi ibadat ni tak syarat kata semaya bai puasa haji saja. Ada bentuk sembelih, ada bentuk jalan, ada bentuk tawaf. Ibadat ni macam-macam rupa, macam-macam bentuk.
Maka dia kata sah sembelih binatang sama ada kambing ataupun lembu jantan boleh. Hak tino pun boleh. Cuma khilaf hak tino ni. Kalau hak mengandung lah ke mana hak mengandung? Mengandung khilaf. Boleh ke tak? Buting misalnya, hak tino buting. Lembu tu buting. Boleh buat juga bel ke tak? Ada kata tak sah kerana buting itu aib bagi binatang. Kerana apa? Binatang apabila buting, daging dia tak jadi tak sedap. Maka tu jual kita rebel nak pergi makan daging kau orang. Maka jadi aib. Dan anak ni dia makan daging macam makan lah, makan tarik daging ibu. Ada ulama kata dok ganti dengan anak lah daging dia je. Maka ada pendapat kata binatang yang buting tidak sah buat rebel. Jadi cari hok jantan. Ni kaedah kalau bab binatang, kalau hok sedap lelaki. Tapi kalau bak merah, orang cari hok tino. Tak ada orang merah hok jantan saja hok tino seko. Mapulah hok seko tu. No. Orang cari bapak seko ya. Merah orang cari hok tino sebab boleh anak dengan boleh susu. Tu cara merah. Tapi kalau bak makan hok jantan sedap dari sudut daging dia. Lebih-lebih lagi warna pula. Kalau warna putih ke warna comel, maka hok tu lebih sedap daripada warna hitam, warna belai, warna gapo, maka sedap lagi warna putih. Nah. Dan lagu mana kalau lembu hok khosi pula, hok kena kerak batu dia. Tak ada batu kau gapo dia, boleh buat rebel, boleh buat rebel. Batu cacat dak tidak mengganggu. Kerana apa? Kerana gotu ni tak ada orang makan, gotu lembu ni tak ada orang makan. Biasanya tak ada orang makan. Ramai. Nampak Tok Bila duk tunggu, Tok Imeh duk tunggu. Hok masalah berehi suku pasar tapi biasa tidak dikira hilang daging. Jadi kalau binatang lembu kena kasih dia panggil khosi ni bahasa Arab. Kasih ni bahasa kita, kasih nah. Ya bin kasih ni boleh bagi binatang yang halal dimakan. Macam lembu, kambing boleh kita kasih. Kerana apabila lembu ini kena kasih, maka dia tak minat kepada tino dah. Maka dia akan makan, daging dia jadi wangi, jadi sedap. Manakala kalau kambing ni jenis berjunuk kuat, minat ke tino, lembu kau tubuh dia jadi bau. Orang tu orang panggil neruk dia. Maka jadi tak sedap. Antara fungsi kita kasih ni supaya lembu tu duk suka makan saja, jadi tubuh daging dia jadi wangi. Manakala binatang yang tidak boleh dimakan macam kucing ke gapo, jangan kasih pun dia haram. Ada orang pegang kucingnya kasih kucing tu. Nyanyo wak KJL lagu tu. Tapi kalau binatang yang halal dimakan boleh kerana ada tujuan dia. Jadi dia kata kambing 7 ekor lebih afdal daripada seekor unta. Kita beli seekor unta ataupun kita beli seekor lembu sembelih ada 7 gi. Lebih afdal kita cari 7 ekor kambing lagi. Kerana apa? Kerana apabila 7 ekor kambing banyak pertumpuhan darah. Nabi kata tidak adalah amalan yang paling afdal pada hari raya Aidil Adha kecuali menumpahkan darah. Maka sunat kalau sembelih seekor unta sekali pun 7 bahagian sekali ya. Manakala kambing 7 ekor jadi 7 kali sembelih. Maka atas pendapat ni, atas kata hadis ni, Nabi kata amalan yang paling afdal pada hari Aidil Adha adalah menumpahkan darah. Maka seorang sahabat nama Abdullah ibnu Abbas kata, bagi orang yang tidak mampu beli gia kambing tak boleh goni apa semua, maka boleh cari ayam bapak ko itik ko apa dia sembelih pada hari itu, ambil fadilat menumpahkan darah. Ambil fadilat menumpahkan darah pada hari itu. Rebel memang tak jadi dah nak rebel dengan itik lagu mana. Nak rebel dengan asar tak boleh. Tetapi atas fadilat Nabi kata amalan yang paling afdal menumpahkan darah. Nak ngekoh pakai ayam boleh, nak ngekoh pakai itik boleh. Hak ni pendapat Abdullah ibnu Abbas. Pak mazhab kata tidak sah, hanya binatang yang 4 kaki sahaja sah. Maka syarat dia lagi binatang yang kita nak jemleh tu mesti selamat daripada aib yang mengurangkan daging. Gapo dia aib yang mengurangkan daging? Cabut pohon tak boleh. Patah. Rekat orang tua panggil, ataupun tempel, ataupun kecok binatang, maka tak boleh buat jemleh kerana tak sempurna. Cacat dia panggil. Daging ibadat tak boleh cacat. Bukan kata binatang tak boleh sembelih, boleh makan sajalah, tak boleh dapat fadilat rebel. Lingo soyok lagu mana? Lingo soyok. Soyok tak apa, jangan cabut. Soyok cabut tak boleh. Hilang daging. Soyok saja tak apa. Nyogocok sama dia, kau apa dia.
Dalam mazhab kita tak boleh hilang daging walau sedikit. Pecah tanduk tak apa. Tanduk orang tak makan tanduk. Pecah tanduk. Tak ada masalah, tak aib. Sekalipun molek cari hok golong, hok comel, tanduk comel kau kap dia. Nabi menyembelih 2 ekor kibas berwarna putih yang besar dan bertanduk. Dari hadis kata jangan hok gila. Kambing ada juga hok gila. Kamu tengok supur hok gila dengan tak gila, supur tuluh ya kambing ni. Nampak tak pakai seluar tidak apa supur orang gila. Nampak ya ada kambing gila ni, kambing tak boleh nak makan. Yang nyakit gila ni duk nopak kosih menyebabkan kurus. Apabila kena penyakit gila, orang wi makan ni punya unggah kat tu dia gila. Apa gila jadi kurang makan ni? Dia jadi tak minat makan. Bila tidak makan tubuh dia jadi kuruh. Maka penyakit gila menyebabkan kurang daging bagi binatang. Jangan hok buta. Jangan hok apa dia. Tu syarat-syarat binatang yang hendak kita sembelih. Maka masuk waktu untuk sembelih korban pula bila? Apabila naik matahari. Naik matahari maknanya habis waktu subuh. Contohnya lah subuh dah ni habis pukul 7. Maka lepas pada pukul 7 berlalu qada sembahyang hari raya 10 minit, khutbah hari raya 10 minit, 20 minit. Pukul 7 capur 20 minit, 7:20 minit boleh dah sembelih. Boleh dah sembelih binatang korban. Sama ada hujung sembelih tu tak sembahyang raya pun ada, tak sembahyang subuh pun ada. Kita kes selalu. Lepas pada tak bila ni. Jangan kata tunggu habis khutbah, tak syarat. Kadang-kadang khutbahnya tarik. Kawan ni duk tengok je dah. Sudahlah. Janji orang lah berapa dia nak pergi kat no. Ambo melih pas Kota Baru, pas kat nu, pas Jetih, pas Besu. Selok ambo kali ni rebah beleping kata. Jadi sunat pendek ke khutbah maya awal sedikit hari raya kerana beri peluang dan luahkan masa untuk orang rebah. Manakala Aidil Adha sunat kita pelewat maya raya supaya beri peluang kepada orang bayar zakat terus dapat fadilat sunat bayar sebelum semaya raya. Kalau tak ada bayar sebelum maya raya, okey bayar lepas pada maya raya pun sah selagi mana tak tergelam matahari pada hari pertama pada maya hari raya. Naik qada tu, nak syarat semaya kau tak semaya dalam mazhab kita tak syarat kena semaya. 3 mazhab kata tak syarat semaya hari raya. Tak syarat khutbah Jumaat. Hak penting berlalu masa qada semaya dan khutbah saja. Tengok lebih kurang semaya ni semaya 2 rakaat 10 minit, lepas tu khutbah 10 minit, hak rekah-rekah lah. Okey, lepas pada tu lebih kurang 20 minit, lepas pada naik matahari boleh sembelih dah. Cuma afdalnya kita pelewat dengan waktu duha. Duha contohnya sini 28 minit daripada naik matahari. Contohnya pukul 7 naik matahari. Capa waktu duha 28 minit, setengah jam lah kata. Tambah pula 20 minit dalam pukul 8 baru boleh sunat jemelih. Sunat kita jemelih. Itu syarat dia Mazhab Hanafi kata sunat kena semaya. Syarat kena semaya. Sembahyang raya. Mazhab lain kata tak syarat, cuma berlalu masa sembahyang raya saja. Maka rebah ni tidak jadi wajib kecuali orang menazar. Ayah nazar nak rebah tahun ni, tak boleh makan. Kerana apabila seorang itu menazar, maka terhilang, ia panggil hilang milik dia. Rebah dia, daging dia saat ni hilang milik daripada dia, maka dia tak boleh makan walau sedikit daging nazar dia. Begitu juga ikutlah kita buat apa dia menazar lah ataupun kita wajib atas ayah ni kalau sakit lagu ni nama wajib atas ayah rebah tahun ni. Nyawa apa dia tak ada apalah kena rebah guano. Maka tak boleh makan diri dia dan orang yang dia tanggung nafkah tak boleh makan yang nazar. Manakala daging nazar sunat pula rebah biasalah. Maka sunat kita bahagi kepada 3. Pertama, misalnya boleh 10 kilo daging. Daging jangan bagi tulang, jangan bagi perut, jangan bagi kulit, bagi tu daging. Daging bersih. Bagi 3, 1 bahagian kita makan, 3 kilo. 3 kilo untuk orang susah, 3 kilo untuk orang kaya. Siapa dia bagi lagu tu dapat fadilat bagi semua. Sekalipun dia makan 1/3, maka dapat fadilat bagi semua. Cara yang kedua bagi 2. Separuh dia makan, separuh dia bagi. Maka kalau buat lagu ni juga dapat fadilat seperti bagi semua juga. Hok afdalnya ambil sedikit saja, hok sekali makan dengan keluarga, maknanya sekali goreng lah, maknanya lebih kurang setengah kilo. Tak apa. Ikutlah suku kilo. Cuma ni sekali goreng. Hok lain sedekah belakang wi kok orang.
Hak ni sama banyak, sama naik dengan orang susah. Sama. Jemelih bubuh dalam pakai wak kelik. Orang susah minta, tak sibui. Berat, tak ada apa lah. Wajib kita kena bagi daging yang mentah pada kawasan kita jemelih. Contohnya kita orang Kota Baru, tiba-tiba pergi jemelih di Kok Lanah ni. Mari masuk pergi di Kok Lanah, jangan wak pergi kelik dari Kota Baru. Sedudah orang semelih, bubuh dalam besing, full fresh kereta kelik Kota Baru. Berdosa wak kerja lagu ni. Kena tinggal skelo 2 orang Kok Lanah ni. Baru boleh macam lesen, baru boleh buat klik hok lain. Selagi mana tak buat tinggal skelo 2, maka tak boleh dia panggil hukum dia pindah daging zakat. Ya apabila semelih kawasan tu, orang miskin kawasan tu paling berhak untuk dapat daging tu. Hak ni mari tengok Allah banyaknya semelih masjid tu semelih, masjid tu semelih, masjid ni 7 ekor, masjid ni 5 ekor. Orang miskin pergi tengok epek-epek, tengok Allah orang luar saja. Hak masuk pergi hak ni ambil buat pergi klik gono, hak ni buat klik besuk, hak ni buat klik Kota Baru, hak ni buat klik danu. Tinggal belulai saja. Hare wak kerja lagu ni. Kena tinggal skelo 2. Kita nak klik ke apa kita lah gilah. Kawasan ni kena pergi tempat dia. Sunat kita makan daging korban. Kita kata tak apalah kita wis remua kepada demo. Okeylah untuk ustaz bagi kau gapo. Afdalnya ambil juga kerana daging ibadat. Sunat kita makan daging ibadat kita korban. Ambil berkat ulama kata. Makan sikit sekadar. Hamba kenyang dah, hamba tak berahi. Ambil juga wakelik boleh sikit. Orang lain nak ui belakang lah gitu. Dan benda lagi hak masalahnya masalah rebel ni ngopoh orang jemelih ni. Orang jemelih lepas pada sudah jemelih katanya hak jo orang tengah tu ni tok perai kata awak mari daging sekilo seorang nak pergi kepada jemelih. Bagi ngopoh. Jangan buat kerja lagu ni. Tak sah wak ngopoh dengan daging korban. Kerana daging korban ni wajib diberi secara percuma. Kalau orang tu jual sikit ya ataupun wak ngopoh daging rebel dia tak ada pahala rebel gitu. Misalnya dia ada daging rebel boleh 12 kilo, tak apalah 2 kilo ni kita wing ngopoh kepada. Habis tak boleh pala jadi daging biasa saja supaya beli Kota Baru beli orang kau dah. Mana kalau wajib wajib kena we free. Daging korban ni wajib kena we free. Sebab itulah hari raya korban dan 3 hari tasyrik ni dipanggil hari yaumu aklin wa syurbin. Hari makan dan minum. Hari kita nak jamu. Sungguh orang susah makan daging setahun sekali. Tiba-tiba sama naik kita. Hamba nak daging musim. Musim dalam, musim nak kepik. Wih lah orang susah. Hak tak sedap. Jangan buat lagu tu. Kita nak makan pergi beli pasar. Hak ni daging ibadat ni ke. Jadi tak ada lah matlamat tu jual korban. Korban ni kita korban ke pitih kita. Hari tu kita belanja orang makan daging. Ni sama naik. Tok buat kerja tok. Ni cucu hamba kelik. Anak buat kelik. Nyo pakat gomo makan sama dia. Baik tak payah korban buat kerja lagu tu buat arak kat orang susah sahaja. Ibadat ni biar kena maksud dan matlamat dia. Kalau nak makan sangat tok pergi belilah daging. Carilah hak musim dalam harga 28 riyal ke 50 riyal ke halah ke. Hak daging korban ni nak jamu free kepada orang miskin. Ada tu buat kelik-keliknya masuk habis jamu hak masuk tak sah juga rebel, tak ada pakar gapo satu. Wajib kena wi hak metah. Dak kita nak jamu buat kelik semua, tak apalah kita jamu lepas ni. Nak jamu hak tak apa, hak bagi metah kena ada juga hak bagi metah. Ni yang pakar masuk habis jamu pun dia tidak sah. Berlainan dengan ngekoh Ngekoh kalau kita ambil giang ngekoh, maka sunat kita masuk. Sunat kita masuk hak manis-manis supaya anak tu manis. Tak bagi hak metah tak apa. Ada pendapat kata daging ngekoh pun kena bagi hak metah. Tetapi hak muktamaknya kita masuk semua bagi. Bagi. Habis bab ngekoh secara kasarnya lah. Lepas tu benda-benda yang berkaitan dengan ngekoh. Benda-benda yang berkaitan dengan ngekoh macam cara jual beli lembu. Masalah wakil kepada orang jual wakil. Misalnya kita nak wakil kena jelas ni. Wakil ni 4 benda. Pertama kita wakil suruh beli lembu. Kedua wakil suruh niat untuk kita. Niat hamba nak rebel. Ustaz perlu niat kita lah. Wakil niat. Ketiga wakil jemelah. Keempat wakil bagi. Ni 4 benda kena niat ni.
Kalau kita nak wakil semua bererti kita wakil kepada orang tu 4 benda. Saya wakil kepada ustaz untuk beli lembu, niat ke hamba tolong jumeleh, kau gapo dia patut tolong bagi. Biar jelas. Ada orang wakil beli saja. Hamba tak wakil ke ustaz untuk niat. Hamba niat sendiri tak apa. Jumeleh hamba pandai sendiri tak apa. Ada orang wakil jumeleh dengan niat, wakil bagi tak apa, hamba nak bagi sendiri. Boleh. Jadi kena jelas jelas kita wakil ke apa dia. Wakil jemeleh ke, wakil niat ke, wakil ke apa dia. Jadi kena ayat jelas kepada orang hujul. Dan moleknya wakil jemeleh kepada orang jemeleh. Ni tak si wakil ni masalah ni. Ni orang dah tunggu. Tengah hari diri dah. Sore lagi tak mari. Jeng kota baru. Kawan ni dah tunggu ni orang dah. Kau nak jemeleh kata hamba tak boleh jemeleh ni dia segi kita tak mari. Ada sore tak mari lagi. Telefon. Royak kata kita suruh wakil lah boleh dah jemeleh daging hamba. Ni style nak kita tengok. Ha ni ngepek orang baloh. Hari raya jadi kau baloh. Dah tunggu. Sore ni je main-main je dera lah tak maya subuh lah tak gapo dia. Nak masuk rebel tak maya subuh tak maya gapo dia baru bangun kaya bangun. Orang duk caca-caca dah tunggu. Ngepek dah kawan ni. Hamba yak pagi lagi tunggu gapo dia. Gini. Cara mudah wakil kepada orang jemeleh tu belakang. Saya tak mari, kalau saya mari saya izin dah kepada ustaz kau gapo dia tu email kau untuk jemeleh binatang saya. Kita jangan jemeleh sebelum orang izin. Ni tuai tak mari kita pun sembelih. Bismillah ya Allahu akbar. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna. Sembelih. Mari tuai dia, sembelih dah lagi hamba. Hamba tak izin. Kena bayar dia. Kaedah dia ibadat orang mesti kena minta izin dia. Ibadat korban dia kita jangan pandai-pandai buat serak-serak. Kena minta izin. Patu payah masa beli tu royak awal lagi. Masa beli tu royak kata izin lalu pada hamba lah. Ikut hamba nak sembelih bila-bila izin lalu. Ni pakai izin beli saja tak izin jemelih. Hanya buat kerja lagu tu. Baloh kaya gepa. Kena hok je jemelih pula banyak tepak pula. Tunggu sini, lambat lagi. Gi situ pula gambar lagi. 20 ekor sehari nak kena melih lagu manalah. Jadi kau baloh pula apa? Sebab tak pandai buat ibadat. Batu gapo dia lagi bab puasa ni, bab rebel. Itulah lebih kurang secara kasar ni. Dan hamba nak sebut sikit petua-petua jemelih ni Petua-petua jemelih. Kertas tu hilang jadi duduk dalam telefon, nak besar sikit tak nampak apa. Ni petua-petua jemelih nak suruh sedap daging ni. Petua-petua ini hamba ambil daripada Tuan Guru Haji Hashim bin Abu Bakar, Pondok Pasir Tumbuh. Ayo panggil ayah sing Pasir Tumbuh. Petua jemelih ni ada 3 peringkat. Pertama sebelum jemelih petua ni. Kedua ketika jemelih. Ketiganya selepas daripada jemelih. Pertama petua-petua sebelum daripada semelih. Pertama kita kena bersih dirilah, pakai minyak atas kau gapo dia supaya daging binatang tu jadi bau sedap. Tak sedap supaya minyak wangi, tapi tak bau neruk dia, tak bau kambing, tak bau hami, sangat tak bau gapo. Ada orang minat bau hami, ada orang tak boleh makan hamba, tak boleh bau tu. Ada orang boleh macam, nak buat sikit boleh, nak bau sikit boleh. Keduanya ada caranya ambil bawang merah. Kita pisah kita tu kita mayan bawang merah, mayan seram, mayan gapo. Ambil bawang merah kita comot tangan kita. Tu cara-cara dia supaya daging tu jadi sedap. Ketiganya buku hulu pisah dengan kertas. Hulu pisah, ambil kertas balut supaya tangan kita ni tak sentuh mata pisah. Tujuan dia, kalau mata tangan kita sentuh dengan mata pisah, air tubuh kita turun ke pisah, bau jadi daging. Lebih-lebih lagi orang dah biasa mandi mayat. Maka tak digalak ke, tak di-show ke orang mandi mayat jemelih sebab bau. Afdalnya kalau dia mau nak jadi jemelih, tinggal main mayat wi kat orang. Kalau dia mau nak mandi mayat, jemelih wi kat orang. Kena bagi ni tomok belakang nak rebel pun dia. Tengok, jemelih pun dia pun. Lepas pada sudah pisah ambil ni. Kita tekan hidung kita ni ada minyak, kita tekan di mata ni. Tekan di mata pisah. Tujuannya supaya tidak berlemuk daging tu. Tujuan bayar tidak berlemuk daging tu. Jangan luruk kubai habis dah darah mata pisah ni. Tu petua dia. Ketika sembelih pula, cara nak marinya mari alih sebelah lembu. Lembu rebah kau ni, mengadap kau ni, kita mari sebelah muka dia. Mari sebelah muka, kona mari ke belakang tekak dia. Tu cara masuk dia.
Setelah itu duduk di belakang sembelih, duduk molek lah untuk atas leso kita, nak duduk cakung, nak duduk kapur, biar duduk dulu. Jangan gaduh letak mata pisah. Duduk biar stabil dulu. Kau ni duduk gitu pakai serak lalunya, gelecoh lembu berok, nerak, tak ada apa, jadi kau masalah. Orang sembelih lembu, dia sembelih diri dia pun duduk. Ada orang tu muka pisah je melih ni tajam saja. Sembelih muka orang kalut. Sembelih dia, seru. Dia seru pedih-pedih tengok atas tangan dia. Pisah tajam bila masuk kena, duk orang duk kalut, duk tarik tu setengah. Dia angkat tangan dah, kabar-kabar atas tangan dia. Duk gini. Tak boleh nak bergerak. Pisah tajam. Sebab tu jangan budak-budak main unggah alik belakang banyak kes. Kahwin ni ayung, pak cocok tembuh. Jangan main budak-budak yang kita tengok duk menopak alik belakang. Kahwin ni hayung pisah laga pun dia kena atas kepala. Ada kes 2-3 tahun lepas seorang ustaz meninggal, muda lagi, tinggal anak dengan bini. Bleeding, berdarah. Orang ni tak pergi hospital dah, tapi lambat sikit meninggal, darah yang cukup berat. Pisah tengah tajam. Bukan pisah tupu-tupu. Siap beli berapa dah? Macam-macam nama dia. Lepas pada tu duduk selesa molek. Okey, cari asal keping. Cari asal keping, koyok sikit, bawa asal keping, asal gelogo panggil ni. Bubuh dalam mulut. Tujuan dia orang tengok daging kita rasa belenjoy dia. Sedap. Apa kalau kita gula orang nampak sedap gula kita. Dia jadi nampak basah, nampak manis daging kita. Daging orang dah nampak kering, nampak tawar. Tu cara dia. Kita kemih. Jangan makan banyak jadi kering pula. Kemih biar jadi belenjoy ni. Tak. Duduk molek, tak mata pisah, jangan bertetel dengan tubuh kita. Senggit sikit, kita nak setara mana? Tanya tuan. Kalau kambing nak bau langsung, kau tak sibang langsung. Kalau tak sibang langsung, jangan bertetel tubuh langsung. Nak sikit, senggit sikit, biar bertetel dengan sikit. Nak setara mana? Kalau nak sungguh berteting, bertetel molek celah keking. Hak tu memang bau sungguh kambing. Taugih tu, masa nak taugih ni baca doa. Farauhum wa raihanu wa jannatu na'im. Farauhum wa raihanu wa jannatu na'im. Suruh daging kita jadi manis dan wangi. Napah bismillahi Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna. Bismillahi Allahu akbar. Tahan napah. Lepas slow-slow. Napah daging jadi lembut cepat pup kalau kita masuk. Lepas pada sudah tu nak suruh daging sedap lagi. Lepas pada sudah ni ambil mucung pisah berdarah kubal tu, lepas pada toreh putus tu. Cek-cek tu putus dah, hamrah dengan halkung tu putus dah. Isap darah tu sapu di pipi. Panjang lagi kesak di tubuh dia. Supaya lalak tidak hurung. Sama ada daging mentah kita letak lagu tu lalak tak mari, ataupun kita gula lalak tak mari di gula kita. Lepas pada tu ambil pisah kita pekung sebelah depan. Ni pelaris kalau orang nak jual daging kita tak ada zuhur orang beli dengan kedai-kedai kita beli. Nampak? Jadi sedap. Orang jadi berhenti tiba-tiba, nampak sedap daging dia mau pohon jadi nampak teliu. Tu cara dia pekung lipas sebelah depan, suruh orang ambil pisah kita. Jangan pekung molek orang duk jalan puk kena kaki busung buat pergi hospital pula. Pekung suruh dia mau ambil pisah tu. Lepas pada tu jangan basuh pisah ataupun tangan sehingga binatang betul-betul mati. Ni tak ada mampu duk tergelepar lagi, nyegi kat paik basuh. Tengok. Tak cakap basuh pinggan belemuk lah. Tak cakap basuh. Nyo belemuk habis. Kalau gula, kalau masuk ke gapo. Tapi kalau buat lagu tu, insya-Allah tak belemuk, mudah nak basuh pinggan. Tu cara dia nah. Kalau sembelih ramai, molek sembelih jauh daripada saing-saing dia. Rebah sikit. Dan afdalnya minum air kok binatang sebelum daripada jemelih. Rebah molek, lepas kaki belakang kanan tu biar lepas biar dia cendah. Jangan kaki depan payah kita nak urus. Tekak pula atas kita lah. Nak kali lubang ke, nak tekak, nak pulah naik ke atas ke, macam-macam. Nak pegang pisah lagu ni boleh, nak pegang pisah lagu ni pun boleh terpulang kepada kita. Penting biar putus dua orang ni Orang nyawa dengan orang makan ni. Halkum dengan marih. Sini. Jangan akak atas. Sekadar mana pak jari daripada tekak. Lembu tu kita tengok lembu masa perebah, tengok pak jari atas tekak gini. Okey, bawah pada pak jari. Ada kata kita repih telinga tu. Ujung telinga tu tekak. Bawah pada telinga tu. Tu.
Kalau bahaya atas ni habis lidah terbelah lidah. Ni tak sah. Sebab jemelah ni kita kena kerak dua orang. Orang halkung dengan orang marih. Maka lagu mana nak tak dapat? Okey, tu stemik dia lebih kurang. Nampak? Atas ni lidah ni, orang lidah ni, petokor ni masuk ke lidah. Bawah ni sikit baru dia akan cabai. Orang lembu ni akan cabai. Bawah ni dia jadi marih so, jadi halkung so. Kita kena kerak orang ni. Kalau kerak atas, sudah. Tak boleh makan atas. Bukan kata rebel tak jadi, binatang tu tak jadi apa. Menurut mazhab kita tak boleh makan. Sebab wajib kena kerak marih dengan halkum. Tu baru panggil sembelih. Pas lagu mana kalau kerak atas ni? Mazhab kita tak boleh makan. Pergi cari mazhab lain. Tak silap hamba mazhab Maliki kata tak apa. Mazhab Maliki kata rasa tak apa. Pergi tengok sendiri dah dalam mazhab lah. Cuma mazhab kita wajib kena sembelih halkum dengan marih. Putus dah. Putus. Dan sunat orang kepik ni, wadajik ni panggil. Sunat kita toreh juga biar putus. Itu lebih kurang lah. Sedikit sebanyak mengenai rebel.